Kalau kita rasakan betapa besarnya kesan ketagihan dada dan heroin, sebenarnya kita ada lagi satu ketagihan yang lebih besar impaknya. Dan lebih teruk sebenarnya perkara ini banyak berlaku di kalangan kita remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Zamri, host untuk episod kali ke-9 ini. Dan kita akan membincangkan topik sekitar keyword yang saya ada bagi tahu tadi. Tapi sebelum tu mungkin saya boleh kenalkan kita punya tetamu kita pada hari ini, iaitu Faris Akmal bin Faizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi bersama kita di dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenia. Dan kita akan sama-sama bincangkan satu topik sekitar ketagihan ini. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita dapat saksikan sama-sama video berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom saksikan. Alright, Faris, kita nak mulakan kita punya sharing session kita dengan persoalan awal yang kita boleh kenalkan sama-sama siapakah Encik Faris ni. Sebelum sedikit mungkin Faris boleh share apakah dorongan kenapa Faris memilih untuk jadi aktivis Malaysian Against Pornography. Silakan. Okey, baik. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada pihak TikTok TV kerana berani untuk mengadakan perkongsian berkenaan topik yang mungkin tabu dalam kalangan masyarakat kita lah. Betul. Yang mana ianya mungkin sebuah topik yang bukan menjadi perbualan harian kita, bukan menjadi perbualan harian di rumah ataupun di kedai kopi ataupun di sekolah, tetapi ia boleh dijadikan sebuah perbincangan yang bermanfaat bersama supaya mereka yang terlibat dalam ketagihan pornografi ini ataupun yang terlibat dalam kancah pornografi ini menyedari bahawa ada pihak yang sedang bersama-sama untuk membawa mereka keluar daripada kancah pornografi. Betul. Jadi baik, kembali semula kepada soalan yang diberikan oleh Ustaz Zaim. Ya. Mengapa? Apa dorongan yang menyebabkan saya menyertai Malaysian Against Pornography sebagai salah seorang aktivis? Yang pertama adalah tentunya kerana kesedaran. Tentunya kerana kesedaran yang mungkin saya hadapi sendiri dalam kalangan ketika waktu di sekolah mungkin ataupun ketika di waktu di universiti, ada kawan-kawan yang terlibat dalam kancah pornografi dan mereka ingin keluar tetapi mereka tidak tahu jalan mana yang perlu mereka pilih untuk mereka keluar daripada kancah pornografi. Betul. Jadi saya ternampak sebuah iklan, saya ternampak sebuah iklan yang diiklankan oleh Malaysia Against Pornography yang mana sebelum ini namanya Mothers Against Pornography. Oh, Mothers. Yang mana ditubuhkan oleh ibu-ibu yang prihatin lah terhadap anak-anak mereka. Jadi mereka tubuhkan Mothers Against Pornography, tetapi selepas beberapa tahun kami menyedari bahawa tugas melawan virus pornografi bukanlah tugas ibu-ibu saja, tapi tugas semua rakyat Malaysia. Dan kerana itulah ia dinamakan Malaysian Against Pornography lah. Menarik. Ya. Jadi apa yang menyebabkan saya menyertai Malaysian Against Pornography sebagai salah seorang aktivis adalah kerana satu kesedaran dan juga perasaan ingin membantu, menyedarkan dan memberi pendidikan kepada orang ramai tentang betapa bahayanya virus pornografi yang sedang menjangkiti masyarakat kita. Setuju, sangat setuju. Guys, kita bukan sekadar ada virus COVID-19 dan sekarang ada satu virus yang lebih teruk yang kita sedang hadapi. Lagi-lagilah korang yang sedang duduk kat rumah, peluang untuk kita terjebak memegang handphone dan mula untuk melihat perkara-perkara bahan lucah pornografi ni sangat tinggi. So inilah masanya untuk kita nak sedar
bagaimana Faris sendiri dia sedang kena cari jalan solusi macam mana kita nak keluar daripada pornografi ini. So soalan yang kedua, sepanjang pengalaman dah berapa tahun dalam MAP? Lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. 3-4 tahun sepanjang jadi aktivis MAP. Mungkin boleh ceritakan apakah pengalaman-pengalaman yang kita boleh sama-sama kongsikan dengan penonton ataupun rakan-rakan kita kat rumah berkaitan dengan pornografi ini sendiri. Baik, antara pengalaman yang paling saya ingat adalah pengalaman peribadi saya bersembang dengan seorang kawan yang terjerumus ke dalam kancah pornografi lah sehingga ke tahap ketagihan. Yang mana waktu kami sedang makan-makan, beliau bercerita pengalaman beliau terjebak dalam kancah pornografi. Beliau kata setiap malam, antara adat setiap malam adat. Kalau macam Ustaz Zaim mungkin adat setiap malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk kan. Subhanallah. Tapi adat dia sebelum tidur adalah dia takkan boleh tidur selagi mana dia tidak menonton pornografi. Jadi kira pornografi tu sebagai penutup hari dia lah. Penutup hari setiap dia. Hari Setiap hari, setiap malam lah. Dan dia di sekolah dikenali sebagai seorang orang yang terhormat lah. Jadi bukan untuk merendahkan darjat dia, tetapi untuk memberitahu bahawa orang-orang yang mungkin kita sangkakan orang yang mungkin ada jawatan tinggi atau dan sebagainya, mungkin mereka pun sedang struggle dengan ujian yang sedang mereka hadapi. Jadi bukan setakat itu saja, beliau juga antara benda yang mungkin mengejutkan saya adalah beliau akan, selain menonton pornografi, beliau akan video call dengan girlfriend ataupun dengan teman wanita beliau dan bercerita tentang pornografi. Jadi itu antara, tapi saya tidak menunjukkan reaksi terkejut lah. Takut mungkin kerana dia terasa hati dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat adalah saya membantu beliau untuk mengeluarkan diri beliau daripada ketagihan pornografi itu dengan membuat planning yang tersusun lah. Antara planning yang saya buatkan untuk beliau adalah, yang kami bincang bersama adalah untuk beliau kurangkan menonton pornografi, bukan berhenti secara terus. Jadi itu antara tips yang dia boleh ikut serta lah. Jadi itu salah satu. Yang kemudian yang kedua, pengalaman kedua, saya pernah menubuhkan sebuah grup Telegram untuk menghimpunkan mereka-mereka yang mungkin segan untuk bercerita tentang tagihan pornografi yang mereka sedang hadapi. Jadi mereka join grup tu untuk sama-sama membincangkan apakah solusi dan ujian mereka hadapi. Dan ramai dekat dalam kalangan mereka adalah golongan para suami. Para suami. Jadi mereka ini walaupun sudah membina rumah tangga, beristeri dan sebagainya, mereka tetap bergantung kepada bahan-bahan pornografi untuk memuaskan nafsu mereka. Jadi kita kena sedari bahawa mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin pasangan kita sendiri, boleh jadi mereka juga terjebak dalam kancah pornografi, dan kita perlu menghulurkan tangan membantu mereka dengan cara-cara yang berkesan insya-Allah. Silakan balik. Saya tertarik dengan 2 poin yang Cik Faris ada sebutkan tadi. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana pornografi ni dia tidak mengira siapa, tak kisah kau hebat macam mana pun, nampak macam gah macam mana pun, tapi ada probability pornografi ni boleh ada dalam diri seorang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita biasa cakap mungkin pornografi ni cara nak atasinya adalah dengan berkahwin. Tapi rupa-rupanya dalam Telegram group itu ramai juga di kalangan para suami. Subhanallah. So kita kena dive in, apakah punca ataupun akar kepada permasalahan ini. Dengan mungkin kita nak tanya soalan yang mungkin dapat jawapan yang ringkas daripada Faris sendiri. Apa agak-agaknya sebab bila mana dah interaksi dengan orang-orang ataupun yang dalam grup tu sendiri, apa sebab boleh berlakunya mereka jadi ketagihan dalam pornografi itu sendiri? Baik, terima kasih Ustaz Zaim atas soalan tu. Sebab mungkin orang-orang yang terlibat dalam kancah pornografi ini, mereka tidak berkongsi sebab yang sama. Mungkin mereka berkongsi sebab yang sama, mungkin mereka ada sebab-sebab yang berbeza. Tapi berdasarkan pengalaman saya mengendalikan program-program yang dijalankan oleh Malaysian Against Pornography, kami tuntaskan beberapa sebab yang boleh dijadikan punca kepada masalah pornografi. Yang pertama adalah gadget dan internet lah. Of course, kalau macam zaman dulu,
orang nak tengok pornografi, dia kena pergi kedai CD secara senyap-senyap sebab nanti orang nampak kan muka dia. Kan? So dia kena pergi kedai CD senyap-senyap, bayarlah RM1 untuk tonton untuk ataupun untuk beli CD. Beli CD pornografi lah daripada kedai tersebut secara senyap. Tapi sekarang semua orang ada handphone, hatta kanak-kanak yang berusia 3-4 tahun, 4 tahun pun dah ada kan, 3-4 dah tahun, dah 5 tahun diledahkan. Sebab itu ada banyak berlaku kes-kes jenayah yang melibatkan pornografi, yang mana mangsa-mangsa mereka adalah mangsa-mangsa yang berusia bawah 7 tahun lah. Subhanallah. Jadi itu antara punca pertama lah, gadget dan juga internet. Kalau tak ada internet pun diorang boleh download dulu lah, download dulu dan tengok kemudian tanpa perlu connect dengan internet lah. Yang kedua adalah masalah-masalah yang berlaku di luar. Contohnya mereka ada masalah di sekolah. Ini kita cerita pasal anak-anak lah, anak-anak ataupun remaja yang mana menghadapi masalah-masalah stres, ada yang masalah kemurungan, depresi dan sebagainya, yang mana mereka memilih pornografi untuk jalan keluar dia. Jalan keluar daripada stres, jalan keluar daripada masalah-masalah yang mereka sedang struggle ataupun mereka sedang hadapi. Jadi apa mereka buat, mereka balik sekolah, baring di atas katil, dan apa yang benda pertama yang mereka capai adalah gadget mereka lah. Dan dengan suasana bilik yang gelap, dengan internet yang laju, pakai Unify kan dan sebagainya. So video pun tak ada sekat-sekat kan. So jadi benda tu boleh diakses. Dan itu antara punca yang besar, sebab bahan pornografi adalah bahan yang percuma. Dulu mungkin orang kena bayar kan, tapi sekarang internet adalah dengan satu klik kita boleh pergi ke jutaan laman web pornografi yang boleh diakses secara percuma, dan dia tak minta pun IC kita, tak minta pun umur kita berapa dan sebagainya. Kita boleh akses walaupun kita ni berumur 5 tahun. Kan? Kalau kita tahu alamat, address dan sebagainya, itu kita boleh akses lah. So bahan internet percuma. Jadi itu mungkin antara punca-punca yang berlaku, dan punca-punca lain mungkin keabayan, ketidakpedulikan daripada ibu bapa mereka. Itu salah satu kan? lagi So lah. mereka turn kepada handphone lah untuk jadikan sebagai ibu bapa mereka yang kedua. Alright. Terima kasih banyak Faris, satu masukan yang sangat menarik. Mungkin ada ramai antara yang korang dekat rumah dengar antara apa sebab-sebab berlakunya tu terkait dengan diri kita. Dan inilah sesi episod untuk kita nak rungkaikan apakah solusi bila mana kita dah terjebak, macam mana kita nak bawa diri kita keluar daripada cycle ketagihan pornografi ini. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita boleh mulakan sedikit dengan sedikit istighfar. Moga-moga dengan istighfar yang kita lakukan ini menyedarkan kita, ya Allah, aku mahu kembali kepadamu, ya Allah, tolong tunjukkan aku jalan keluar daripada masalah ini. So Faris, jom kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Moga-moga dengan istighfar itu mendekatkan kita kepada solusi yang kita nak dengar selepas ini daripada Al-Quran. Jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Alhamdulillah kita kembali di dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Tadi kita dah dengar suara daripada Faris menceritakan pengalaman sepanjang menjadi aktivis Malaysian Against Pornography, dan kita kali ini kita nak dengarkan apa kata Al-Quran dalam nak menjawab isu pornografi ini. So ayuh sama-sama nak ajak korang cuba cari Al-Quran yang terdekat dengan korang dan sama-sama kita bacakan Surah Yusuf. Jom Faris, kita sama-sama buka Surah Yusuf hari ini, iaitu pada muka surat 238 insya-Allah. Dan kita sama-sama akan bacakan ayat yang bermula pada 23 sehingga 24 secara bersama-sama. Insya-Allah saya akan bacakan dan diharapkan korang semua dapat follow bacaan saya bersama-sama insya-Allah. Ayuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Sadaqallahul Azim. Sekian dan demikianlah bacaan surah Yusuf ayat 23 dan 24. Kita dah habis tilawah, kita habis baca. Jom kita sama-sama pula lihat apa yang kita boleh belajar daripada surah Yusuf ini dalam nak menjawab solusi ataupun permasalahan hari ini, iaitu berkaitan ketagihan pornografi. Roll it. Waktu kita kecil-kecil dahulu, kita tengok movie dengan ibu dan ayah, bila sampai ke babak yang macam tak sepatutnya, semua akan tutup mata. Malu. Tapi bila zaman sekarang ni, masing-masing dah ada handphone masing-masing. Dah ada akses kepada perkara tersebut, menyebabkan kita dah hilang rasa malu. Dah hilang rasa takwa itu. Sampaikan bila kita bersendiri, kita dah berani untuk buka laman web pornografi. Dan ini sebenarnya tak payah tunggu sampai pornografi. Perkara itu dibawa daripada media sosial kita. Waktu kita tengah scroll Instagram, scroll kita punya Facebook, datangnya iklan-iklan yang menarik kita. Dunia sekarang ni shameless, tak ada rasa malu. Dia menyebabkan, dia menarik kita dan menghidangkan kita dengan perkara-perkara tersebut. Akhirnya kita pun ketika bersendiri, kita pun buka dan akhirnya kita melayani perkara itu. Ini mengingatkan saya tentang satu kisah di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-23. Ketika itu Nabi Yusuf AS dikepung oleh Zulaikha, ataupun dalam Quran disebutkan dengan nama Imra'atul Aziz. Ketika itu Allah bagi tahu wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Ditutup segala pintu. Kalaulah waktu tu ada CCTV, CCTV pun tutup. Dayang-dayang semua tak ada akses pada CCTV. Password tiba-tiba bertukar. Nak katanya tak boleh nak tengok langsung. Dan ketika itu dia panggil, dia pujuk Nabi Yusuf AS untuk bersama dengannya. Bayangkan ketika itu Nabi Yusuf dia ada banyak alasan untuk dia menerima perlawanan itu. Yang pertama, Nabi Yusuf duduk luar negara. Dia berada dekat Mesir. Ibu dan ayah dekat mana? Palestin. Bahkan adik-beradik Nabi Yusuf tak tahu pun Nabi Yusuf hidup lagi. Yang kedua, dia berada dekat negara yang non-Muslim. Yang ketiga, Nabi Yusuf ketika masih muda, semangat atau rasa nafsu tu sedang membuak-buak. Dan yang keempat, Nabi Yusuf AS diminta oleh tuannya sendiri. So dia boleh bagi alasan, tuan yang minta, saya hamba, saya follow je. Tapi apa respon Nabi Yusuf AS? Baginda menjawab, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Dia bagi tahu bahawasanya Allah ni, Tuhan aku ni dah beri aku sebaik-baik peliharaan. Tuhan aku ni baik sangat. Mana mungkin aku sanggup untuk melakukan maksiat sedangkan dah banyak nikmat yang aku dapat daripada aku kecil. Mana mungkin aku sanggup untuk buat sesuatu yang tak patut sedangkan Allah dah bagi sesuatu yang sedangkan Tuhan dah bagi macam-macam kepada aku. Itulah tanda takwa, tanda ada rasa malu walaupun bersendirian. Inilah masalah dalam dunia sekarang. Kita ini dah hidup dalam satu dunia yang mana syarikat pornografi untungnya trilion. Siapa yang menyumbang? Semua. Sebab masing-masing ada rasa perkara tu dan masing-masing dah tak ada rasa malu. Ihsan tu dah tak ada. Dah tak ada rasa bahawasanya Allah sedang melihat kita. Dah tak ada rasa malu nak buat bila bersendirian. Dan kita dah hilang rasa takwa. Kita kena didik diri kita untuk ada rasa takwa. Takwa ni apa dia? Kita sedar dengan apa yang kita lakukan. Contohlah kalau kita potong bawang kan. Kulit bawang tu kita letak atas meja, bawang kita letak dalam tong sampah. Itu maksudnya kita tengah potong bawang tapi kita tak sedar. Jadi takwa tu sebenarnya maksudnya kita sedar, iaitu bawang kita letak atas dalam pinggan, kulit bawang letak dalam tong sampah. Bila kita sedar, kita buat sesuatu yang betul. Itulah takwa. Kita sedar kita siapa. Kita sedar Allah melihat kita. Bila kita sedar, dia membawa kepada kita untuk bertindak dengan perkara yang betul. Jadi lihat balik. Jangan pastikan kita menjadi orang yang menyumbang
kepada keuntungan syarikat pornografi. Tinggalkan pornografi, tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita ke arah itu, tinggalkan segala-galanya, bertakwalah kepada Allah, didik balik diri rasa malu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, satu peringatan yang cukup baik daripada Da'i Imran. Terima kasih banyak. Saya suka untuk petik satu hadis yang terkait dengan apa yang Da'i Imran pesan kepada kita. Ada satu hadis Nabi SAW pernah berpesan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sekiranya kita tak malu, maka lakukanlah apa yang kita mahukan. Itulah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan betul, bila mana kita malu, benda itulah sebenarnya hadirnya takwa dalam diri kita. Dan sebenarnya takwalah yang akan menyebabkan kita rasa takut untuk kita nak mendekati maksiat, mendekati untuk kita nak sampai ke handphone dan cuba perhatikan perkara-perkara seperti pornografi ini. Baik, kita akan berehat sebentar dan kita akan bersama-sama melihat apakah nasihat untuk diri kita semua yang menghadapi masalah ini dari kacamata nasihat ibu dan ayah. Jumpa sebentar nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak yang Umi kasihi? Rindu rasanya. Masya Allah, tahniah kerana telah memilih rancangan yang baik untuk bahan tontonan kita. Anak-anak yang Umi kasihi, handphone sentiasa kat tangan. Hebat belaka kita ni, Masya Allah. Dok kata rumah saya ni rumah flat je, Ustazah. Umi, macam mana kita nak duduk rumah yang besar macam kawan saya tu? Kita duduk sorang-sorang kat rumah. Kita ingat tadi yang diceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf blok dirinya, menyatakan bahawa aku takutkan Allah. Kalau anak-anak Umi yang pada ketika ini, macam mana Umi nak hindar diri? Boyfriend saya ajak ni, handsome tu, kalau saya tolak nanti dia cari girlfriend lain. Jangan sebab kita menyebutkan apa handsome mana boyfriend kita hari ni, tak boleh lawan kehandsoman Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf didatangi oleh Zulaikha, bila melihat di dalam hatinya jauh mengetahui bahawa innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu bukan saja perbuatanku ini, tapi Allah tahu apa yang aku rancang, yang aku plan, yang ada dalam hati aku. Lalu didatangi oleh wanita hartawan, rupawan, hebat macam mana pun. Bila Nabi Yusuf memandang Allah, kita seorang-seorang di rumah, mak ayah pergi kerja, mak ayah kadang-kadang di bilik sebelah bangun untuk bangun tahajud, kita tak tidur lagi. Buat apa anak-anak yang Umi kasihi? Handphone di tangan. Allah, sekejap je, saya tengah buat homework tadi, Ustazah, sekejap je. Jadi kita nak sebutkan apa anak-anak yang Umi kasihi? Masya Allah, saat kita kata sekejap je, iblis mainkan peranan. Kita tewas dengan peperangan melawan hawa nafsu. Nafsu syok benda-benda yang Allah tak redha. Dalam surah Toha ada Allah ceritakan betapa penyesalan manusia di mahsyar ketika hidup di atas muka bumi. Allah ni matanya celik, tapi nanti meraba-raba buta di akhirat Allah. Kerana apa? Matanya dulu digunakan. Orang lain tak nampak apa yang aku tonton ni. Syok ni, seronok ni. Patutlah Allah dalam Quran duk sebut wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Menonton rancangan-rancangan yang macam tu, Umi ni kawan saya hantar ni, jangan salahkan saya, salahkan kawan saya. Kita ada akal, jari kita nak klik, nak tonton walaupun beberapa saat, atau kita nak delete terus. Kita tong sampahkan perkara-perkara yang boleh mengganggu emosi kita, yang boleh menjebakkan kita kepada perkara-perkara zina. Jadi kita kata di permulaan ini, tengok je pun takkan tak boleh. Bayangkan bagaimana halusnya iblis masuk. Sampaikan kita kata, anak-anak yang Umi kasihi, dalam sekejap itu kenapa Allah dengan tegasnya la. Bila la itu, kalau kita buat juga, nantikan. Kalau kita terjebak ke dalamnya, itulah dia satu ketakutan kita nak patah balik, amat-amat sukar. Patutlah wala taqrabuz zina, bukan wala taf'aluz zina. Jadi berhati-hati dengan permainan yang kita katakan sikit sekejap saja ni.
rancangan-rancangan yang begitu jangan. TikTok kan ada, kita tengok sahaja sebab ia sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Wallahu a'lam, anak-anak yang Umi kasihi, jangan sampai terjebak. Tengok mata kita, hati kita yang arahkan nak tengok rancangan yang bagaimana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami serta pasangan kami penyejuk mata kami. Jadikan pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam TikTok TV, Tik Sorah, Tok Santun, dan pesanan daripada ibu ayah kita tadi sungguh hebat sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Wala taqrabu zina, bukan wala taf'alu zina. Itu jangan kita dekati zina. Bukan, Allah kata jangan kamu lakukan zina. So salah satu perkara yang akan mendekatkan diri kita dengan zina ni, wa iyadzubillah, adalah bila mana kita mula dah ketagih dengan pornografi sehingga kita tak ada rasa malu dah. So oleh itu, kita akan sama-sama lihat resolusi untuk kita semua beramal selepas habis daripada kita tonton TikTok TV ni secara bersama-sama di dalam plakat TikTok TV ini. Alright, so sama-sama kita perhatikan apakah resolusi pada episod yang kali ini. Baik, insyaAllah untuk peringkat individu, sekiranya anda yang mungkin sedang menonton ataupun ada kawan-kawan kita yang sedang menonton di rumah berkaitan dengan ketagihan pornografi, pastikan kita dapat bina takwa dalam diri kita supaya kita ada perasaan malu setiap kali kita cuba nak mendekati pornografi. Dan cuba sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Di peringkat keluarga, ibu ayah kena mainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk memastikan apakah aktiviti anak-anak sepanjang memegang gadget ataupun handphone. Dan kita sebagai ahli masyarakat, apa yang kita perlu buat? Kita pastikan bahawa kita melakukan sebagai banyak program ataupun aktiviti yang berkaitan dengan remaja. Moga-moga perkara ini akan menyibukkan remaja dengan perkara-perkara yang berfaedah, insya-Allah. So itu dia kita punya resolusi untuk episod kali ini berkaitan dengan ketagihan pornografi. Dan untuk korang yang mungkin tertanya-tanya apa benda lah yang kita orang sedang pegang ni, korang boleh dapatkan plakat secara maya ini di link description YouTube di bawah. Dan pastikan korang alang-alang tu subscribe pada segala media sosial TikTok TV, sama ada di YouTube, di Twitter, di Instagram dan juga di Facebook. Baik, kita sudah menghampiri ke penghujung sebenarnya, Faris, sedar tak sedar. So mungkin boleh dapatkan sedikit nasihat akhir yang kita boleh bagi kepada orang-orang yang mungkin sedang menonton ini, yang kita tak tahu kan siapa yang menonton, berkaitan dengan ketagihan pornografi ini. Silakan. Baik, mungkin untuk penutup saya boleh syorkan, saya boleh sarankan kepada mereka yang mungkin terlibat dalam kancah pornografi, sama ada mungkin baru menonton ataupun mungkin sudah banyak kali ataupun sudah lama menonton, sudah mungkin tahap profesional menonton, kan? Mungkin mereka ini perlu kuat dan berani untuk mendapatkan bantuan daripada orang ramai. Kalau rasa mungkin diri tidak kuat untuk melakukan seorang diri, mungkin boleh seek out ataupun mencari bantuan daripada pakar-pakar. Mungkin kalau mungkin anda bersekolah di sekolah, mungkin anda boleh berjumpa dengan kaunselor. Kalau anda di pejabat-pejabat ataupun anda di tempat kerja ataupun di universiti, ada pusat-pusat ataupun pakar-pakar yang anda boleh rujuk seperti ahli psikologi. Kan? Kalau mungkin tahap anda sudah tahap yang dahsyat, mungkin anda akan disarankan untuk berjumpa dengan pakar psikiatri lah, ahli psikiatri. Tapi untuk mereka yang mungkin baru mula untuk berubah, anda boleh cuba untuk membuat jadual anda sendiri. Anda boleh tikkan di mana hari yang anda biasa untuk menonton pornografi. Anda boleh kurangkan. Pesanan saya buat anda yang mahu berhenti daripada melihat pornografi, anda tidak disarankan untuk berhenti secara
langsung, maksudnya Betul. secara terus. Kerana itu Bertahap. akan mendatangkan kesan yang lebih besar. Betul. Jadi apa yang anda boleh buat adalah berhenti secara berkala. Berhenti secara berkala, mengurangkan sedikit demi sedikit sehingga ke tahap minimum yang kita boleh capai. Baik, itu mungkin pesanan saya lah. Dan mungkin pesanan akhir, mungkin saya ingin memberikan anda harapan bahawa di luar sana ada ramai orang yang sedang struggle dalam isu yang sama. Betul. Tetapi barang siapa yang berusaha untuk mencari jalan keluar, insya-Allah Allah akan mempermudahkan jalan keluar untuk dia. Walaupun itu adalah struggle ataupun itu adalah ujian yang dia rasa paling berat yang dihadapi lah. Setuju. InsyaAllah baik itu saja daripada saya. Sangat cantik conclusion daripada Faris. Iaitu kita yang pertama guys, pastikan kita cuba merancang sedaya upaya kita untuk kita keluar daripada ketagihan ini. Dan kita rancang tu secara bertahap dan berkala. Jangan terus rasa macam next day kita nak terus putus kan. Ikut kemampuan kita asalkan adanya proses yang berterusan itu. Okey. So ada lagi satu perancangan sebenarnya yang kita kena lakukan di sebalik kita merancang dari sudut dunia ya. Kita merancang jugalah dari sudut hubungan kita dengan Allah lah. Dengan cara kita banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar dalam kehidupan kita. Dengan sebab itulah TikTok TV kita sangat-sangat nak meluaskan istighfar challenge ini. Sepanjang program ataupun episod kali ini korang banyak mendengar istighfar dan nak ajak korang pula untuk melakukan istighfar challenge. Rakam istighfar yang korang ucapkan ataupun lantunkan itu. Kemudian jangan lupa untuk hashtag TikTok TV, hashtag istighfar challenge dan hashtag istighfar anak muda. Moga-moga bila mana adanya gelombang anak muda yang beristighfar, dia akan menyebabkan ramai lagi untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, jom kita sama-sama saksikan secara penutupnya episod kali ke-9 ini beberapa video pilihan yang kita telah pilih untuk kita sama-sama tontonkan istighfar challenge-nya. Saya Zaim Zamri, host anda untuk hari ini, episod yang ke-9. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah min